Okey, jadi recording pun sudah bermula. Okey, jadi untuk beragama Islam, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, cikgu nak masing-masing ikhlaskan niat. Kita datang kelas kita malam ni untuk kita belajar. Jadi bila kita ikhlaskan niat, senanglah untuk kita faham apa yang kita belajar. Okey, jadi cikgu harap masing-masing dalam keadaan bersedia untuk menerima ilmu. Sebab ilmu tu mahal. Ilmu tu hanya boleh diterima kepada orang yang sudi menerima. Okey. Jadi cikgu akan proceed kepada kelas kita untuk malam ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu pada malam ni, cikgu akan bercakap tentang pengendalian data. Kita masuk kepada bab yang terbaru, iaitu bab 12. Pengendalian data. Okey, ni bab baru. Apa yang dimaksudkan dengan pengendalian ni? Pengendalian ni maksud lain bagi pengendalian ialah cara menguruskan data. Cara menguruskan cara menguruskan data tu. Maksudnya kenapa adanya bab ni? Yang pertama sekali adalah supaya kita mudah baca data. Mudah baca data. Kita ada data. Data ni apa? Data ni adalah maklumat. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, data ni adalah maklumat. Okey. Jadi masing-masing tengok. Contoh kalau kita bercakap tentang COVID-19. Ada orang pernah kena COVID, ada orang alhamdulillah sampai sekarang tak pernah kena lagi. Kan kita ada statistik, kita panggil statistik COVID harian. Itulah maksud pengendalian data. Dia keluarkan data COVID, dia bagi seluruh Malaysia baca data COVID. Masing-masing boleh tengok dekat depan data COVID Malaysia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak tunjuk tentang data COVID Malaysia. Okey, jadi data COVID dekat Malaysia kita ambil contoh pada 2021. Kenapa kita belajar ni? Cikgu tengah terang kenapa kita belajar ni. Okey, ini yang kita nak belajar adalah pengendalian data. Cara menguruskan sesuatu maklumat. Jadi janganlah kamu cakap, bosanlah bab ni. Okey, jadi dekat sini bab ni tujuan asal dia adalah supaya kita mudah baca data. Contoh sebagai contoh, kita tengok. Okey, ini adalah kadar insiden kes COVID di Malaysia. Okey, 1 Januari hingga 6 April. Okey, jadi dekat sini dia nak bagi tahu berapa orang kena COVID dekat sini. 702 orang. Berapa orang kena COVID kat sini? 274 orang. Jadi dekat sinilah kita baca data. Kita baca data, kita nak bagi mudah kita faham. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Tengok okey. Cikgu ajar kamu cara baca data. Okey, yang tingkat yang tinggi ni ini adalah kekerapan. Ini adalah kekerapan. Maksudnya contoh, okey, itu kekerapan. Ni dia punya kekerapan. Okey, yang dekat belah bawah ni ini adalah umur. Ini adalah umur. Okey, kita baca yang tu dulu. Okey, jadi daripada orang yang berumur 0 hingga 9 tahun, kita dah tahu 274 orang kena COVID. Kita dah boleh bayangkan dah. Sebab apa adanya data ni? Sebab apa? Sebab bila kita dah baca 10 tahun hingga 19 tahun, orang yang kena COVID, berapa orang? 343. Kita dah boleh baca. Jadi bila kita dah boleh baca, kita dah boleh faham data tu.
Macam mana orang boleh, macam mana orang tu boleh faham sesuatu data tu? Sebab yang mengeluarkan statistik tu, dia mengendalikan data dengan baik. Dia menguruskan data dia dengan baik. Jadi, pengendalian data yang terbaik adalah data yang kita senang faham, data yang senang dibaca, data yang tak rumitkan orang. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, ini tujuan kita belajar. Kita nak mudah orang baca, lepas tu kita yang sama erti dengannya. Okey, habis dekat situ kita pergi kepada yang seterusnya. Jadi, dalam cara nak mengumpul data ni dia ada proses. Dia ada proses. Proses nak kumpulkan sesuatu data. Okey. Jadi kalau kita cakap tentang apa-apalah, kita cakap tentang COVID, data bagi pesakit COVID, ada proses dia. Data bagi jumlah A, matematik peperiksaan akhir tahun, ada proses dia. Jadi dekat sini dalam proses ni dia terbahagi kepada beberapa kaedah. Dia terbahagi kepada beberapa kaedah. Yang pertama, dalam proses nak kumpul data, yang pertama dekat sini adalah kita menjalankan temu bual. Okey, kita menjalankan temu bual. Menjalankan temu bual. Okey. Temu bual bermaksud kita IV, interview orang tu. Okey, contohlah cikgu nak tahu berapa ramai A dekat SMK Bidang Besar, SMK Kuala Selangor. Bila cikgu nak tahu berapa orang A matematik dekat SMK Kuala Selangor, cikgu pergilah dekat sekolah tu. Cikgu tanya guru dia, cikgu berapa orang A dekat sini? Kita buat temu bual. Maksudnya temu bual dekat sini adalah kita berjumpa. Kita berjumpa. Kalau data melibatkan murid, mungkin kita boleh jumpa dengan murid. Kita boleh jumpa dengan guru. Kita boleh jumpa dengan ibu bapa. Itu proses dia. Okey. Itu temu bual. Yang kedua, tinjauan. Okey. Yang kedua, tinjauan. Tinjauan ni adalah dalam keadaan soal selidik. Soal selidik. Okey. Kamu pernah tak dapat Google Form? Pernah tak dapat Google Form? Atira, pernah tak dapat Google Form? Kita tak pernah. Pernah. Okey. Dalam Google Form dia suruh kita isi. Dia suruh kita isi. Contoh, cikgu ambil Atira. Lepas tu cikgu ambil Zulaika. Lepas tu cikgu ambil Amar. Okey, cikgu suruh isi markah matematik masing-masing. Okey, Atira pun isi A. Zulaika A. Amar A. Jadi daripada soal kita soal orang lain tu, kita boleh dapat. Kita boleh dapat data. Oh, Atira A. Zulaika A. Amar A. Itu maksudnya kita soal orang tu. Kita soal dan kita kaji. Itu tinjauan. Okey, yang ketiga, pemerhatian. Okey, pemerhatian. Pemerhatian dekat sini adalah kita menggunakan diri sendiri. Diri sendiri. Apa maksud diri sendiri ni? Maksudnya tak melibatkan orang lain. Kita tak temu bual orang lain, kita tak suruh siapa-siapa jawab soal selidik, kita perhati dengan diri kita sendiri. Kita nak tengok berapa orang A dalam sesuatu sekolah, kita perhatikan macam mana budak-budak ni jawab exam. Kita perhatikan macam mana guru-guru dia mengajar. Maksudnya kita perhati.
Okey, dan yang keempat, akhir sekali kita buat eksperimen. Tulis tahu ni tahu. Okey, eksperimen. Okey, eksperimen dekat sini adalah maksudnya uji kaji. Kita uji kaji. Eksperimen bermaksud uji kaji. Kalau kita jawab sains kan, ada eksperimen untuk buat eksperimen tukarkan kertas litmus paper, eksperimen eksperimen kita nak kaji pakai eksperimen, hidupkan mentol guna bateri, itu maksudnya uji kaji. Okey. Jadi inilah proses dia. Inilah proses dia. Okey. Seterusnya cikgu pergi kepada tu kaedah cikgu pergi kepada data. Okey. Kita pergi kepada jenis data. Tadi cikgu pergi kepada proses kumpul. Sekarang cikgu pergi kepada jenis data. Oh, data pun ada jenis-jenis dia. Ada. Data ada jenis dia. Okey. Jadi jenis data terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua. Yang pertama kita pergi kepada kategori. Yang kedua kita pergi kepada numerik. Okey, cikgu terang Jenis data yang pertama adalah kategori. Data yang kedua numerik. Apa maksud kategori? Apa data numerik? Okey, kita tengok dekat depan. Bila cikgu cakap data tu data kategori, maksudnya sesuatu yang tidak boleh dikira. Tak boleh dikira. Contohnya, lelaki dengan perempuan. Kategori kamu apa? Jantina kamu apa? Bila orang tanya, jantina kamu apa? Lelaki ke perempuan? Contoh dia dekat sini, jantina. Itu maksud kategori. Okey, kategori jantina. Lepas tu dia ada tunjuk lagi. Dia ada tunjuk, okey, kumpulan darah. Dia maksudnya, dia dah dikategorikan dia. Dia dah ada kategori dia. Tak boleh nak kira. Haiwan, kategori haiwan. Carnivore, omnivore, herbivore. Ada 3 je. Jadi dekat situ bawah dia dikira, diasingkan mengikut kategori. Okey, manakala numerik. Numerik adalah sesuatu yang boleh dikira. Sesuatu yang boleh dikira. Okey. Sesuatu yang boleh dikira sebagai contoh. Bilangan murid. Okey. Inilah maksud dia kategori dan numerik. Okey, jenis data dekat sini boleh bergabung ke cikgu? Ada orang tanya, ada orang pernah tanya cikgu. Boleh sebagai contoh. Sebagai contoh. Okey, bilangan murid dalam kelas. Cikgu tunjuk bilangan murid dalam kelas. Okey, murid kita nak kategorikan dia. Kita nak kategorikan dia. Daripada sini kita dapat lelaki dan perempuan. Oh, dia ada 2 kategori. Satu kategori lelaki, satu kategori perempuan. Mana ada orang kira, kamu lelaki 1 ke lelaki 2? Tak ada. Kalau dia lelaki, dia lelaki. Kalau dia perempuan, dia perempuan. Tak ada kiraan bagi, oh, kamu lebih lelaki daripada dia. Tak ada. Tak ada. Oh, kamu lebih perempuan daripada dia. Tak ada. Itu kita panggil, inilah yang dimaksudkan kaedah kategori. Kaedah kategori. Okey. Kemudian yang lelaki, cikgu ada siapa? Cikgu ada Ammar. Cikgu ada Ammar. Lepas tu, cikgu ada Khalif. Cikgu ada Khalif. Okey. Dan last kali, cikgu ada, siapa lagi cikgu ingat attend kita. Fakih. Okey, cikgu ada Fakih. Okey. Yang perempuan cikgu ada Aisyah. Dan yang kedua cikgu ada Akilah. Okey.
Jadi Ammar, Khalif dengan Fakih ni boleh dikira. Ini boleh dikira. Jadi dekat sini ini ada 3 orang. Yang ini ada 2 orang. Jadi dekat sini kita menggunakan data, kita menggunakan data numerik. Data numerik. Okey. Atas tu kaedah data kategori. Silap kaedah pula. Data kategori. Dekat bawah data numerik. Okey. Jadi janganlah kamu ingat data kategori je. Data numerik je. Tak, kamu pakai dua-dua. Kamu pakai dua-dua. Okey. Habis dekat sini. Jadi awal-awal sekali kita nak pergi kenal kita punya data. Macam cikgu explain tadi. Data kategori dan data numerik. Okey, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan nombor 2 A, B, C, D. Cuba selesaikan soalan A sampai D. Bagi tahu cikgu sama ada dia numerik, numerik, dia numerik. Ada 2 je tahu jawapan. Sama ada dia numerik ataupun dia dalam keadaan kategori. Untuk siapa-siapa yang tak nampak, cikgu akan letakkan soalan ni dekat sini. Cikgu nak bagi kamu nampak. Okey, jadi berdasarkan penjelasan cikgu, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan di atas. Okey, cuba buat. Cuba buat. Dia data apa? Dia data kategori ke data numerik? Bagi tahu cikgu, jangan salih soalan tau. Dah siap, ambil gambar. Ataupun boleh je tulis terus kat WhatsApp. A, data apa? B, data apa? Okey, boleh cuba menjawab. Okey, cikgu tunggu. Okey, dah Hadian dah jawab. Bagus. Okey, bagus. Hadian dah jawab. Bagus. Cikgu suka. Okey. Cikgu tunggu kat WhatsApp Dah siap ambil gambar? Cik Aisyah Zahra. Aisyah Zahra dapat tak Aisyah Zahra? Dapat. Okey, bagus. Ada yang terbalik. Ada terbalik tu. Okey, pandai. Okey, cikgu bagi masa 2 minit sahaja lagi. Okey, pandai. Betul. Okey, Wan Alisha numerik kategori. Okey, pandai. Pemerhatian tinjauan temu buat eksperimen. Salah. Ini kaedah. Okey, 1 minit lagi. Sama-sama data numerik. Silap. Silap tu. Okey.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Ada yang tersilap, ada yang betul. Jadi ada yang jawab kaedah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, yang pertama-tama sekali bila dia kata dalam exam nanti jenis data. Jenis data ada dua, sama ada dia dalam kategori ataupun dia dalam numerik. Kategori bermaksud sesuatu yang tidak boleh dikira. Bila tidak boleh dikira, dia tidak menggunakan nombor. Kalau kita tengok soalan B dengan soalan C, dia bukan dalam keadaan nombor. Contoh B, A, AB, O, A, B, AB. Itu adalah jenis darah. Jadi, kumpulan darah dekat sini, kalau dah ditetapkan A, AB, O, A, B, A, B. Dia takkan ada D, E, F, G. Kamu pergi tanya kawan kamu, darah kamu darah apa? Darah saya darah Melayu. Okey. Jadi itu bukan dalam keadaan kumpulan darah. Kumpulan darah dekat sini ada yang ini je. Jadi dekat sini kita panggil ini adalah dalam keadaan data kategori. Si jenis buku, novel, komik, biografi. Dia tak cakap dalam nombor. Dia cakap dalam huruf. Bila dia dalam keadaan huruf, bila dia dalam keadaan tidak menggunakan nombor, dia dalam keadaan kategori. A dan D, kita nampak dekat sini A digunakan nombor. Okey, bilangan kerusi di dalam kelas 34, 29, dia boleh kira. Jadi dekat situ kita panggil data numerik. D, bilangan batang pensel. Ada 4, 7, 9, 10, 12. Kita panggil numerik. Senang cerita, cikgu bagi satu kaedah nak senang ingat. Numerik. Ingat numerik. Numerik adalah satu perkataan yang datang daripada number. Number. Okey. Jadi bila number dalam bahasa Melayu kita panggil nombor. Apa-apa data yang ada nombor, dekat situ kita panggil numerik. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Okey, bagus. Okey. Jadi dekat situ kita test lagi sekali. Kita test lagi sekali. Okey. Jadi kita test lagi sekali. Alamak, dah nampak ke jawapan dia? Okey, tak apa, kita test lagi sekali. Kita pergi kepada soalan contoh 1. Tak apa, cikgu cari kat sini. Data. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang nombor 1. Okey. Cikgu jawab C je lah. Okey, berdasarkan penjelasan cikgu kepada soalan nombor 1, cuba jawab A sampai C. Bagi tahu cikgu dia numerik ataupun kategori. Okey, bagus. Pandai.
Okey, bagus. Ramai yang dapat jawab. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi. Tepat pukul 9.05, cikgu akan teruskan kepada kelas kita. Okey, pandai, ramai yang betul, bagus. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Jadi masing-masing boleh tengok, cikgu akan tunjukkan dekat depan sama ada data ni kategori ataupun numerik. Okey, A, bilangan stand yang dikumpul oleh setiap murid. Ada orang kumpul 1 stem, ada orang kumpul 2 stem, ada orang kumpul 3 stem. Bila kita bercakap tentang bilangan, bermakna kita bercakap tentang nombor. Jadi dekat sini yang A, jawapan dia numerik. Okey, bagus. B, masa penggunaan internet. Bila cikgu bercakap tentang masa, masa guna nombor tak? Cikgu nak dengar suara sikit. Masa guna nombor tak? Ya. Benar. Iya, masa gunakan nombor. Jadi bila dia guna nombor, dia dalam keadaan numerik. Akhir sekali C, kebolehan bermain sepak takraw. Mungkin ada orang tak nampak sikit C ni nak jawab macam mana. Selalunya bila kita cakap kebolehan, dia ada pecahan dia, sama ada dia lemah ataupun dia sederhana. Dan akhir sekali dia mahir. Maksudnya kita nak kategorikan dia. Kamu pernah tak ada kawan kamu power bersukan? Weh, kau main bola macam 10/10 tu. Sorry. Kau main bola jaring macam 9/9. Power je. Tak ada orang cakap macam tu. Selalunya orang cakap macam mana? Hebatnya kau. Lopeknya kau. Jadi dekat situ kita bercakap tentang kategori. Jelas ke semua tentang numerik dan kategori? Boleh faham ke? Boleh. Okey, ni numerik dengan kategori. Kena ingat ni. Okey, jangan tertukar dengan kaedah. Siapa tertukar dengan kaedah, salah. Ini adalah kaedah kumpul. Silap, ini adalah proses. Jangan tertukar proses dengan jenis data. Proses adalah macam mana nak dapatkan data. Data lain pula. Proses, cikgu terangkan sekali. Proses macam mana kita nak dapatkan data tu. Kamu sendiri kena fikir berdasarkan situasi. Ada proses yang kalau kita boleh contoh, kita nak tanyalah, contoh cikgu nak tanya kawan kita kan, kamu terbayangkan seseorang yang kamu seseorang yang kamu adore, seseorang kawan kamu yang wow, cantiknya dia. Okey. Jadi dekat sini kamu nak tanya matematik dia berapa? Bila kamu nak tanya matematik dia berapa, kamu nak tahu data matematik dia berapa. A ke, B ke, C ke, D ke, berapa markah dia, 95 ke, 30 ke. Kamu nak tahu. Kamu pergi pakai eksperimen. Kamu nak dia kamu nak tahu data dia berapa? Eksperimen tak sesuai. Okey, kamu buat pemerhatian. Kamu tengok je dia buka kertas bila. Kamu tengok dia buka kertas bila. Oh, itu markah matematik dia. Oh, mulalah kamu mendongak. Itu cara pemerhatian. Macam nak meniru. Oh, 30 je. Handsome tapi 30 je. Macam tu. Okey. Yang kedua, tinjauan. Tinjauan ni macam mana? Bila kita nak tahu markah kawan kita kan. Okey. Kita tanya kawan kita. Ammar.
berapa markah si Izwan. Itu maksudnya tinjauan. Okey, nombor 1 menjalankan temu bual. Okey, cikgu nak tahu markah Atirah berapa. Cikgu terus pergi jumpa Atirah. Atirah, berapa markah matematik? Tak nak bagi tahulah. Selalu kan orang macam tu kan. Tak nak bagi tahulah. Okey. Jadi, bila tak dapat langkah pertama, pakai langkah kedua. Tanya orang lain. Tak ada orang nak bagi tahu, baru kita perhatikan. Itu maksudnya cara nak kumpul data. Dia ada proses dia. Proses ikut kesesuaian. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, jadi sekarang masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak ajar pula. Sekarang dekat sini cikgu nak ajar menggunakan jadual kekerapan. Jadual kekerapan. Dekat sini kita akan cuba jawab soalan 5A dengan 5B. 5A dengan 5B, tapi cikgu akan terangkan dulu cara menggunakan jadual kekerapan. Okey, jadi jadual kekerapan ni senang sahaja, jangan nak buat kalut. Okey, jadual kekerapan ni senang sahaja. Yang pertama sekali, baca soalan elok-elok. Tengok dekat sini, cikgu tunjuk. Okey, tengok kat sini semua, cikgu tunjuk. Data berikut menunjukkan saiz kemeja T. Okey, jadi dia bercakap tentang kategori yang pertama, iaitu saiz kemeja T. Jadi dekat situ, kamu gunakan data kategori. Kamu gunakan data kategori. Saiz kemeja T dipakai oleh murid tingkatan 1 Cekai. Okey, jadi dalam kategori kita ada saiz apa? Kita ada M, L dengan XL. Kita kategorikanlah dia. M, L dan XL. Ini kita panggil data kategori. Data kategori. Jadi kamu keluarkan data kategori dia. Kemudian kita pergi kepada kekerapan. Kekerapan. Kekerapan dekat sini kamu tak guna kategori, kamu kena guna numerik. Numerik, contoh cikgu nak saiz M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 saiz M. Itu cara dia. Saiz L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 saiz L. XL. XL. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 XL. Inilah buat jadual. Buat jadual. Okey. Ni jadual dia. Okey. Okey. Ini jadual dia. Jadi bila kita cakap tentang jadual kekerapan, kita kena tahu bahagian kategori dia. Kita kena tahu apa bahagian kategori dia dan apa bahagian numerik dia. Sebab tu cikgu ajar kategori dengan numerik dulu supaya tak tertukar. Jadi inilah yang dipanggil tentang jadual kekerapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu. Ya, ada nak tanya? Yang S tu cikgu tak masukkan ke? Cikgu tertinggal. Okey, cikgu terima kasih. Cikgu tertinggal. Okey, cikgu tertinggal S. Sorry. Cikgu saja je. Okey. Aduh, tertinggal pula dah. Tersengat pula dah. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan pembetulan daripada cikgu. Okey, cikgu tu buat sangat. Power kan? Okey. Sekejap cikgu tak nampak pula S tu. Sorry semua. Okey, jadi dekat sini ada S. Okey. Ini ada S. Ada 1 S. Okey. Ini adalah jadual kekerapan cikgu. Jelas ke? Ada soalan lain nak tanya? Khalif, jelas ke Cik Khalif? Cikgu terang? Boleh faham?
Boleh. Okey. Jadi buka worksheet. Buka worksheet. Kita cuba dulu jawab soalan 5A. Okey. Cuba jawab soalan 5A. Buat jadual kekerapan. Bina jadual kekerapan. Macam cikgu terang tadi. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okey. Aisyah Zahra boleh? Boleh. Okey. Ammar RSG, boleh ke Ammar RSG? Boleh ke? Boleh. Okey, cuba masing-masing bina jadual kekerapan. Wow, dah siap dah. Bagus. Okey, cikgu tunggu. Nanti cikgu nak tunjuk jawapan dia. Zulaika boleh buat ke Zulaika? Boleh cikgu tengah buat. Boleh. Okey. Okey, cikgu bagi 3 minit lagi. Ada soalan boleh terus tanya cikgu Okey, pandai. Lepas ni cikgu nak ajar cara baca data carta palang. Kita bila buat soalan jangan fikirkan betul ataupun salah. Kalau dengan cikgu lah, jangan fikir sangat betul salah. Buat apa yang kita faham. Okey, buat apa yang kita faham. Kalau salah tu tak apa, cikgu tunjuk, jangan risau. Okey, 2 minit lagi. Okey, pandai. Macam ni kan. Iya, betul. Okey, nanti cikgu ajar Nanti cikgu ajar, jangan risau. Okey.
Cikgu tunggu lagi ya. Ammar RSG dapat buat ke? Mesti dia dapat ko. Mesti tak. Ammar Muaz dapat buat Ammar Muaz. Sedang mencuba. Sedang mencuba. Okey, boleh kan? Okey, pandai. Bagus. Okey, jadi sekarang dah pukul 9.20. Cikgu kena teruskan. Okey, kita pergi kepada soalan 5A. Okey. Bagus kepada yang dah mencuba. Yang tak faham nanti bagi tahu cikgu. Tunjuk dekat cikgu mana yang tak fahamnya. Okey, jadi cikgu akan menjawab kepada soalan A. Jisim bagi 15 orang pemain bola jaring. Jadi data kita pasal apa? Data kita kena buat jisim pemain bola jaring. Kita kena bagi tahu apa kategori dia. Kita kena bagi tahu jisim pemain bola jaring. Okey. Jadi lepas ni kita buat apa? Kita buat kekerapan. Okey. Jadi jisim yang terlibat apa? Yang pertama 58. 58. Yang kedua ada lagi tak? 58 ada berapa? 1, 2. Ada 2. Kemudian jisim yang seterusnya 60. 60 ada berapa? Kita kira ada 1 sahaja. Kemudian 62. 62. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 62 ada 4 orang. Kemudian yang seterusnya 64. 64 ada berapa orang? 1, 2, 3. Okey, ada 3. Seterusnya ada 66. 66. 1, 2, 3. Akhir sekali kita ada 68. 68 1, 68 2. Jadi inilah cara kita nak bina jadual kekerapan dia. Okey. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh faham? Cikgu buat kat depan ni. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey. Jadi bila kamu dah faham dah tentang jisim dan kekerapan, cikgu nak ajar kamu satu benda. Nama dia dekat sini adalah gundalan. Gundah gulana. Sorry, silap. Okey, gundalan. Yang cikgu nak ajar dekat sini gundalan. Gundalan ni adalah kiraan dalam batang. Contoh 1 batang, kita buat 1 batang. 2 batang, ada 2 batang. 3, ada 3 batang. 4, ada 4 batang. 5, jadi bila dia 5, 1, 2, 3, 4. Kita potong macam tu. Itu maksud dia 5. Okey, jadi kat sini ada 2. 1, 2. Sini ada 1. 1. 1, 2, 3, 4. Oh, sini ada 3. 1, 2, 3. Sini ada 3. 1, 2, 3. Sini ada 2. 1, 2. Itu yang dimaksudkan dengan gundalan. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Mana orang? Nak dengar suara sikit. Okey ke? Okey. Cikgu nak tanya.
Kak Lif okey ke Kak Lif? Okey. Okey. Okey, Atira okey ke Atira? Okey. Okey, Cikgu Syiham ada ke Syiham? Zahra Humaira okey ke Zahra Humaira? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi yang cikgu ajar jisim dengan kekerapan. Yang cikgu baru tambah maklumat adalah tentang gundalan. Okey, jadi kita pergi kepada worksheet kita. Kita buat soalan B. Kita buat soalan B. Cikgu nak masing-masing buat dia punya kategori, buat dia punya kekerapan, dan yang terakhir buat dia punya gundalan. Cikgu tambah satu. Cikgu ajar satu-satu. Cikgu ajar satu-satu. Okey. Jadi cuba selesaikan soalan B. Ada 3 benda ni. Cikgu nak ada 3 benda. Okey. Zulaika setakat ni jelas lagi ke Zulaika? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Laju. Cikgu tunggu dekat WhatsApp Ada soalan terus tanya cikgu tahu. Cikgu tunggu cuba buat tahu. Cikgu bagi masa 4 minit. Okey, 3 minit lagi. Cuba buat je tahu, jangan risau. Betul tak cikgu? Ya, pandai. Bagus. Okey, 2 minit lagi. Ya, cikgu minta maaf lah sebab kelas ni ada masa. Jadi cikgu kena ikut masa.
Okey, bagus. Ramai yang dah dapat jawab. Okey. Jadi masing-masing cikgu akan pergi kepada penyelesaian di hadapan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Lepas ni cikgu nak ajar lain pula tau. Okey, jadi cikgu akan pergi menjawab soalan di hadapan. Tengok tau. Dalam satu pertandingan mewarna didapati umur kanak-kanak. Okey, jadi kategori kita pasal apa? Kategori kita adalah tentang umur kanak-kanak. Jadi umur yang terlibat apa? Ni umur dia. Ni adalah umur dia. Okey. Jadi itu yang penting supaya kita boleh faham apa kategori dia. Itu yang pertama. Yang kedua kita pergi kepada dia punya kekerapan. Dan yang terakhir gundalan. Okey, kategori umur apabila dia 2 tahun. 2. Cikgu cari 2, cari 2, cari 2, cari 2. 2. Cari 2, cari 2. Ada 2. Jadi dekat sini kekerapan dia pun 2, gundalan dia ada 2 batang. Okey, kemudian kita pergi kepada umur yang seterusnya, cikgu buat umur 4. Jadi sini 4, cari 4, cari 4, cari 4. Sini 4. Okey, dekat 4 pun ada 2. Gundalan dia pun ada 2 batang. Cek. Okey, kemudian cikgu buat 6. Okey, 6 ada berapa? Jadi dekat sini cikgu cari 6. Cikgu cari 6, cikgu cari 6, cikgu potong 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi gundalan dia 1, 2, 3, 4, 5, 1 lagi. Dia ada lagi 1 untuk 6. Okey, lepas tu cikgu pergi kepada 5. Ada berapa 5 dekat sini? Kita pergi 1, 2, 3. Ada 3, 5, gundalan dia 3. Okey, lepas tu 6. Cikgu pergi kepada nombor 6. Nombor 6 dah. Okey, cikgu tertinggal 1. Nombor 6 tambah lagi 1 dekat sini. Ada 7. Okey, jadi dia ada 7 dekat sini. Tambahlah lagi 1. Okey, kemudian 9. Kadang-kadang cikgu terlepas juga ni. 1, 2, 3, 4, 5. 9 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cikgu teruskan. Cikgu pergi kepada 8. 1, 2, 3. 8 ada 3. Gundalan dia pun ada 3 batang. 7, 1, 2, 3, 4, 5. 7 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Akhir sekali ada 3 dekat sini. 3, 1, 1. Inilah jawapan kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Nak dengar suara sikit. Boleh faham ke semua cara cikgu keluarkan? Boleh. Okey, seorang je, mana yang lain nak dengar suara? Boleh ke? Okey, habis. Cikgu tahu je ramai yang buat. Jangan risau. Ramai yang hantar dekat cikgu, ada lebih 10 orang. Okey. Malu-malu, jangan malu-malu. Okey, habis. Sekarang ni cikgu nak ajar kamu ada vertical bar. Ada satu data tadi dalam jadual. Sekarang cikgu nak ajar kamu buat presentation data. Presentation data
Yang pertama, kita panggil dia carta palang. Carta palang. Macam mana carta palang ni? Carta palang dia ada dua kategori. Yang pertama, dia menegak. Yang kedua, dia mengufuk. Okey, jadi dekat sini carta palang dia macam tadi. Contoh kategori rumah sukan. Kategori cikgu rumah sukan. Okey. Rumah sukan ada 4. Merah, biru, hijau, kuning. Okey. Kemudian bilangan murid. Bilangan murid ni cikgu buat tau. Cikgu buat simple nak kamu faham. Bilangan murid. Rumah merah ada 5 orang. Rumah biru ada 7 orang. Rumah hijau ada 4 orang. Rumah kuning ada 6 orang. Okey. Menegak. Cikgu akan tunjukkan kalau dia dalam keadaan menegak. Menegak macam ni kamu susun. Menegak. Menegak data di bawah. Data di bawah. Apa tu? Apa yang dimasukkan dengan data di bawah? Silap. Sorry, bukan data. Kategori. Kategori di bawah. Sebagai contoh, merah isi dekat bawah. Biru isi dekat bawah. Hijau isi dekat bawah. Kuning isi dekat bawah. Jadi, cikgu pergi kepada merah. Merah dia ada 5. Okey, ni palang dia. 5. Okey, cikgu buat. Cikgu bagi nampak sikit. Okey, biru. Biru dia ada 7. Atas sikit daripada 5. Hijau. Hijau dia ada 4. Bawah sikit. Kuning. Kuning dia ada 6. Jadi dekat sini. Okey, jadi inilah carta palang dia. Ni palang dia. 5. 5. Data dia kena tulis dekat setiap atas tu kan. Sekejap Okey, data dia 7, 4, 6. Inilah yang dimaksudkan. Ini nama dia kekerapan. Okey, boleh faham ke semua untuk menegak? Okey. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, kita pergi kepada mengufuk. Mengufuk dekat sini bermaksud kategori di tepi. Kategori di tepi. Macam mana? Okey, tengok dekat depan. Mengufuk. Mengufuk dekat sini adalah cikgu buat. Dia dalam keadaan merah. Biru. Hijau. Kuning. Data dia dekat belah bawah. Jadi dekat sini dia punya presentation merah tu 5. Dia present macam ni. Dia mengufuk tepi macam ni. Dia mengufuk. Jadi biru tu 7. Cikgu panjangkan sikit. Cikgu panjangkan sikit. Hijau. Hijau tu 4. Cikgu bawa dia ke bawah sikit. Kuning. Kuning tu 6. Okey. Jadi inilah presentation data. Merah ada 5, biru ada 7, hijau ada 4, kuning ada 6. Inilah kita panggil kekerapan data. Ini adalah penjelasan dalam keadaan carta palang. Boleh faham ke semua? Okey. Okey. Jadi berdasarkan penerangan cikgu ni kita nak jawab 2 soalan ni tau. Kita jawab 2 soalan dulu. Soalan 1 dengan soalan 2. Jadi kita jawab soalan 1 dulu. Okey. Berdasarkan penerangan cikgu dekat depan. Okey, kejap Cikgu ambil gambar. Cikgu ambil gambar sekejap. Cikgu share dalam grup WhatsApp Cikgu nak masing-masing rujuk. Sebab ada yang tak print tadi. WhatsApp cikgu cakap tak sempat print. Kejap
Okey. Jadi berdasarkan penerangan cikgu, cikgu nak masing-masing cuba buat data. Carta palang mencancang. Mencancang maksudnya tegak. Okey, cuba selesaikan. Cuba buat dia punya carta palang. Ui, dah siap dah. Aduh, laju. Cikgu hantar contoh dekat dalam grup Okey, cikgu dah ada hantar dekat WhatsApp. Cuba tengok. Cuba tengok. Aisyah Zahra, boleh ke ni buat carta palang ni? Boleh. Okey. Okay, cikgu tunggu carta palang ni mungkinlah makan masa sikit tapi cikgu tak boleh bagi lama-lama tau. Cikgu bagi masa 4 minit lagi. Kat sini kita nak belajar belah bawah. Zahra Humaira tengah buat ke tu? Tengah buat. Tengah buat Iya. Betul kali.
Okey, bagus. Ada yang dah siap? Okey, 2 minit lagi. Cikgu ajar juga. Jangan risau. Cikgu ajar. Okey. Amar RSG boleh buat ke? Tengah buat, tengah buat. Tengah buat okey okey. Okey. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Zulaika boleh buat ke ni? Untuk yang ni tak boleh cikgu. Apa? Untuk yang ni tak boleh. Keliru. Untuk yang ni tak boleh. Tadi boleh. Tadi boleh lagi. Boleh, boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Saja cikgu bagi soalan ni. Cikgu nak tengok masing-masing boleh faham ke macam mana nak presentation data. Cikgu bagi yang cikgu ajar merah, biru, hijau, kuning. Macam mana kalau data dia ada 2? Kumpulan darah A ada 2 lelaki. Ada lelaki dengan perempuan. Macam mana? B ada 2. AB ada 2. O ada 2. Macam mana kita nak buat kalau ada 2? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Warnakan lain-lain ataupun satu lorik, satu tak lorik. Iya, pandai. Okey, good job. Okey, bagus Azizul. Okey, jadi sekarang cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan. Jadi dekat sini kita nak buat vertical chart. Vertical chart. Ataupun carta palang. Carta palang. Okey, jadi sekarang ni kita buat vertical ni maksudnya menegak lah. Menegak. Mula-mula sekali. Cikgu bagi step dia dekat sini. Kok ada yang tak tahu, tentukan skala. Tentukan dia punya skala. Skala ni apa? Kita tengok skala yang sesuai. Yang sesuai. Skala ni kalau kita nak faham, skala ni adalah yang mudah kita baca. Contoh satu kotak kita naik 2 ke 5 ke. Sebagai contoh cikgu tunjuk kat depan. Okey. Cikgu dah bagi tahu yang data berada di bawah. Cikgu dah bagi tahu kategori berada di bawah. Jadi terus tulis kategori. Okey. Kategori yang pertama A, kita ada A dekat sini. B, kita ada B dekat sini. AB, kita ada AB dekat sini. O, yang terakhir kita ada O dekat sini. Ini adalah dia punya kategori. Tengok betul-betul lah. Tengok betul-betul. Okey, kemudian dia punya dekat atas ni kita cakap dia punya kekerapan. Kekerapan dia apa dekat sini? Bilangan penderma. Kategori dia apa dekat sini? Kumpulan darah. Kumpulan darah. Okey, kekerapan dia apa? Bilangan penderma. Tengok tahu bilangan
penderma. Okey. Tetapkan dia punya skala. Sebagai contoh, cikgu buat sini 5, sini 10. Maksudnya setiap satu kotak cikgu naik sebanyak 5. Jadi dekat sini ni 15. Kita naik atas. Okey, sini 15, sini 20, sini 25, sini 30, sini 35. Ini yang dimaksudkan dengan skala. Kamu tak boleh main hentam. Kamu kena ada skala. Jadi contoh, kita pergi kepada itu yang pertama. Okey, yang kedua, dia ada dua maklumat. Satu maklumat tentang lelaki, satu lagi maklumat tentang perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya kamu kena bezakan. Bezakan. Sebagai contoh, penderma lelaki. Penderma lelaki. Cikgu buat untuk cikgu penderma lelaki dalam kotak biru. Untuk yang seterusnya, penderma perempuan. Penderma perempuan. Cikgu tetapkan warna hijau. Okey, sekarang untuk A. Penderma lelaki cikgu ada 30. Cikgu kena bawa berhenti sampai 30 ni. Cikgu kena bagi sama level dengan 30. Okey, jadi cikgu terus letak dekat situ. Letak nombor atas tu kalau boleh 30. Okey. Kemudian penderma perempuan ada 20. Ambil ni bagi sama, lepas tu kamu buat dia macam ni. Okey. Jadi dekat sini kamu buat dia 20. Kena nampaklah beza dia. Cikgu bagi beza dia. Okey, ni cikgu buat warna hijau untuk perempuan, warna biru untuk lelaki. Kena bezakan. Jangan bagi sama. Buat sesuatu yang kita nampak dia beza. Habis sebahagian A. Kemudian cikgu pergi pula kepada B. B, penderma lelaki dia ada 20. Jadi dekat sini cikgu buat 20 dekat sini. Penderma perempuan dia terbalik pula. Dia ada 30. Bawa naik atas, pergi kepada 30. Warnakan ikut kreativiti kamu. Ini cikgu buat penderma perempuan dia 30. Penderma lelaki dia adalah dalam keadaan 20. Seterusnya AB, penderma lelaki dia 15. Okey, buat pakai warna dia. Penderma lelaki dia adalah 15. Kemudian penderma perempuan dia adalah 20. Warnakan, bagi lawa sikit. Okey. Jadi tulislah untuk kita mudah faham. Yang lelaki 15, yang perempuan 20. Okey, last sekali. Oh, dekat sini penderma lelaki dia 20. Jadi kita ambil 20. Kita bagi cukup ruang yang secukupnya. Okey, silap warna. Okey. Silap warna sorry. Okey, sini adalah 20. Kemudian penderma perempuan dia adalah 15. Jadi cikgu buat dia 15 dia dekat sini. Okey, jadi warnakan. Sini 15 dan sini 20. Okey. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham? Boleh ke tu? Okey. Aisyah Zahra dia nak tanya soalan tak? Tak. Tak Okey, jadi untuk yang dekat depan ni ramai yang tak dapat jawab. Cikgu akan send gambar ni dekat dalam WhatsApp. Boleh rujuk WhatsApp, cikgu cari lagi satu soalan. Cikgu cari lagi satu soalan. Okey. Jadi berdasarkan penjelasan cikgu dekat sini, cikgu nak daripada jadual kekerapan ni,
cikgu nak masing-masing cuba buat dia punya carta palang. Okey, cuba buat dia punya carta palang. Ni. Ni. Okey, buat dia punya carta palang. Buat macam cikgu suruh tadi. Okey, boleh ke cuba buat? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Aik tak dengar suara, boleh ke cuba buat? Tak dengar suara, boleh ke cuba buat? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey, cuba selesaikan ni. Buat pakai kertas je lah, kertas biasa. Sebab ada satu je soalan dalam tu. Untuk siapa-siapa yang confused, cikgu akan hantarkan dalam grup carta palang 2 datang. Okey, cuba selesaikan cikgu tunggu. Azizul rasa boleh buat tak ni Azizul? Zulaika jelas dah ke Zulaika? Boleh faham dah sikit? Boleh. Okey. Amar RSG rasa-rasa boleh buat tak macam cikgu buat kat sebelah? Boleh kot. Okey, cuba Ethan boleh buat ke Ethan? Cikgu nak tengok lah kejap nak tengok berapa ramai datang. Akilah hadir ke di sana Akilah? Ada. Akilah boleh buat dah Akilah? Boleh. Okey, cuba semua cikgu tolong kat sini. Cikgu bagi masa tau. 4 minit lagi.
Khalif dapat jawab tak soalan ni Khalif? Dapat. Okey. Dah siap hantar kat cikgu Khalif tengah buat lagi Okey. Cikgu tunggu Wan Alisha ada ke di sana? Ada. Wan Alisha boleh buat tak tu? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey, cikgu tunggu Cikgu apa bila tak bercakap ni cikgu rasa macam sunyi pula. Okey, masing-masing buat. Tak faham tanya cikgu, minta tolong, nanti cikgu tolong kalau boleh dia punya batang kekerapan tu belah kiri tau. Terbalik. Belah kiri je. Macam ni. Cikgu tunjuk Gitu. Okey. 2 minit lagi. Zulaika dapat buat tak ni Zulaika? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Okey, 1 minit lagi. Kalau nak Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Cikgu harap masing-masing tengah buat dan cikgu akan tunjukkan. Comparekan jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Cikgu nak bagi kamu faham. Yang markah banyak tau dekat sini. Sebab tu cikgu suruh kamu buat. Markah dalam periksa sangat banyak dalam membina data. Sangat. Yang ini kamu belajar juga masa tingkatan 5. Sebab tu cikgu ajar betul-betul. Masa tingkatan 5. Kamu jangan tak percaya. Nanti cikgu buka aktivitas tingkatan 5. Okey. Jadi ini yang kamu belajar hari ni. Kamu jumpa balik masa SPM. Okey. Jadi yang pertama sekali kita buat data kita susunan dia macam ni. Jangan bagi sangat ke sini. Sebab apa? Sebab kalau ke sini dia dikira sebagai negative X. Kita tak nak. Kita nak ke sana. Dia dalam keadaan positif ataupun neutral. Okey. Jadi yang pertama sekali kita bubuh apa? Kita bubuh dia punya kategori. Kategori apa? Kategori dia adalah tentang
murid. Apa murid yang terlibat? Yang pertama, Aifan. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua, Haris. Kita bubuh nama Haris. Okey, yang ketiga dan seterusnya, Nora. Okey, yang terakhir kita bubuh Raju. Maksudnya kita dah ada kita punya murid dia. Okey, kemudian yang ini kita buat dia punya kekerapan. Kekerapan dia adalah tentang apa? Tentang markah. Jadi kita buatlah dia punya markah. Okey, habis dekat situ, sebelum kita nak mula data, dia ada dua maklumat. Yang pertama, sains. Okey, sains cikgu buat warna biru. Okey, kemudian math. Math cikgu buat warna hijau. Aifan, kita pergi dulu kepada skala. Skala dia dekat sini cikgu terus buat 10, 20, 30, 40, 50. Okey, Aifan, saiz untuk Aifan 30. 30 tarik sampai sini, turun. Okey, Haris, saiz untuk Haris adalah 35. Okey, Haris tarik sampai 35. Turun. Nora. Nora dekat sini 45. Okey, tarik Nora sampai 45. Turun. Akhir sekali Raju. Raju 50. Tarik sampai 50. Turun. Okey. Itu saiz. Warnakan, nak bagi nampak sikit. Nak bagi nampak sikit dekat sini. Cikgu warnakan. Bagi cun sikit. Okey. Habis. Kemudian cikgu buat mat. Mat untuk Aifan 45. Dia sampai sini. Cikgu tarik. Cikgu bawa turun. Okey. Kemudian cikgu pergi kepada Haris. Haris dekat sini 40. Cikgu tarik, cikgu turun. Sama juga dengan Nora. Nora 45 dan Raju 35. Jadi inilah kita punya vertical chart. Okey. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham ke? Jelas. Okey. Yang lain macam mana? Nak dengar suara sikit, boleh faham ke? Azizul jelas ke Azizul? Jelas cikgu. Okey. Faham betul-betul lah ni. Nanti kamu jumpa balik masa form 5. Okey. Habis. Jadi, itulah yang kita belajar. Okey, kemudian cikgu tak pergi lagi kalau dia dalam keadaan apa orang kata? Kalau dia dalam keadaan apa ni? Kalau dia dalam keadaan pie chart, graf garis. Okey. Pie chart carta pie. Sorry. Cikgu dulu pie chart carta pie. Sorry. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada worksheet kita. Kita pergi kepada worksheet kita. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Yang ini kita dah buat. Kita dah faham dah cara nak buat vertical. Kemudian kita nak belajar pula. Cara nak faham. Nak buat carta pie. Boleh pergi lagi tak ni? Cikgu nak ajar buat carta pie ni. Boleh lagi ke ni? Cikgu nak dengar suara. Boleh lagi ke ni? Cikgu nak ajar carta pie? Boleh. Okey, baik. Okey, tadi cikgu ajar tentang chart. Vertical chart. Ataupun carta palang. Yang tadi kita buat carta palang. Sekarang ni cikgu nak pergi kepada carta pie. Okey, kalau masuk Inggeris nama dia pie chart.
Tengok betul-betul. Mungkin kamu tak sempat buat kot. Tapi cikgu tunjuk. Carta pie. Carta pie adalah satu presentation data dalam bentuk bulatan. Fahamkan tahu Okey, maksudnya data tu dipresent dalam bentuk bulatan. Data dalam bulatan. Data dalam bahagian bulatan. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua, satu bulatan berapa darjah? Cikgu soal kamu. Satu bulatan berapa darjah? 360. Ya, 360 darjah. Okey, itu je yang kamu kena tahu. Okey, jadi cikgu akan ajar step by step. Cikgu akan ajar kamu cara buat kita punya carta pie daripada awal sampai habis. Okey, yang pertama. Yang pertama. Kita dah dapat kita punya rumah. Ini kita panggil jadual kekerapan. Ini adalah jadual kekerapan. Okey, daripada jadual kekerapan ni, apa yang kita nak kena buat? Masing-masing boleh tengok di hadapan. Sebab apa? Sebab cikgu ada masa sikit sahaja lagi. Lepas tu cikgu dah habis kelas. Okey, jadi sekarang step yang pertama. Cari jumlah kekerapan. Cari jumlah kekerapan. Jadi ini kekerapan. Kita nak cari jumlah kekerapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Tolong cikgu tekan kalkulator. Berapa jumlah kekerapan dia? Berapa jumlah kekerapan dia? Tak tahu. Macam mana nak cari jumlah kekerapan? 32. Okey. Jumlah kekerapan. Cikgu tunjuk. Jumlah kekerapan macam mana nak cari? Tambah semua ni. 20 tambah 16 tambah 12 tambah 13 tambah akhir sekali 11. Berapa dia punya jumlah kekerapan? Bagi tahu cikgu. Berapa jumlah kekerapan dia? 72. Berapa? 72. 72. Ada yang lain dapat lain? Okey, tak ada Okey, jadi jumlah kekerapan dia adalah 72. Okey. Jadi itu step pertama dia. Step yang kedua. Step yang kedua adalah cari sudut. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Cari sudut. Macam mana nak cari sudut? Tengok dekat depan. Yang pertama, cikgu akan buat rumah teres. Cikgu akan buat sudut untuk rumah teres. Rumah teres kita, kekerapan kita 20. Letak 20 per dengan jumlah kita 72. Kemudian darab dengan satu bulatan berapa darjah? 360. Okey, jadi kita darab dengan 360 darjah. Itu cara dia. Jadi tekan kalkulator. Pastikan bila kita nak tekan kalkulator pecahan buat kurungan 20 per 72 darab 360 dapat berapa? Cepat tolong cikgu tekan kalkulator. 100. Okey, kita dapat 100 darjah. Ini yang pertama, rumah teres. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada rumah banglo. Kita pergi kepada rumah banglo. Rumah banglo dekat sini dia 16. Ambil 16 per dengan jumlah 72. Darab dengan dia punya sudut 360. Tolong cikgu tekan kalkulator dapat berapa? 80 darjah.
80 darjah pandai. Yang ketiga, kita pergi kepada rumah semi D. Rumah semi D dia 12. 12 per 72 darab 360. Tekan kalkulator dapat berapa? 60 darjah. Okey, kita dapat 60 darjah. Yang keempat, rumah kedai. Rumah kedai. Rumah kedai dekat sini dia 13. 13 per 72 darab 360. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator dapat berapa? 65 darjah. Berapa tak dengar? 65 darjah. Okey, kita dapat 65 darjah. Akhir sekali, rumah kluster. Rumah kluster. Rumah kluster dekat sini 11. 11 per 72 darab 360 dapat berapa? 55 darjah. Okey, kita dapat 55 darjah. Ini cara dia. Okey, cikgu nak kamu semua tambah. 100 tambah 80 tambah 60 tambah 65 tambah 55 dapat berapa? Okey. 100 darjah tambah 80 darjah tambah 60 darjah tambah 65 darjah tambah 55 darjah. Okey, tolong cikgu tekan 360. kalkulator. Okey, 360. Maksudnya bila kita dah dapat 360, jadi dekat sini kita dapatlah buat satu bentuk bulatan. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Okey ke? Sampai sini ada soalan nak tanya? Hello, ada soalan ke nak tanya sampai sini? Tak ada cikgu. Okey, baik. Okey, yang ketiga baru kita bina pie chart ataupun carta pie. Okey, step dia boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan macam mana cikgu bina carta pie. Yang pertama sekali, pakai kompas. Kena pakai kompas. Nak bagi lawa, pakai kompas. Okey. Jadi dekat sini kompas kita, cikgu buat bentuk warna hitam. Okey. Itu adalah step kita yang pertama. Jadi kita dapat titik tengah dia dekat sini. Okey. Sampai situ jelas semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Yang kedua, lepas kita pakai kompas, kita pakai protractor. Pakai protractor. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan cara nak pakai protractor. Mula-mula sekali kamu gariskan sahaja dekat mana-mana yang kamu suka. Sebagai contoh, cikgu garis dia macam ni. Okey, cikgu garis dah macam tu. Tak apalah, cikgu buat betul-betul tegak lah. Okey, cikgu buat betul-betul tegak. Okey, kita buat rumah teres kita. Rumah teres kita 100 darjah. Ambil protractor yang ini, yang ada bucu tu, kita letak dia dekat tengah. Letak dekat pusat bulatan. Okey, kita letak dekat pusat bulatan. Pusingkan protractor sampai ngam. Okey. Jadi bila kita dah pusingkan sampai dia selari dengan garisan tu, kita kira mana 100. Kita kira daripada sini. Kita nak cari 100 kan? Okey, kita kira kan? 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dia jatuh dekat situ. Lepas dia jatuh dekat situ, buat satu garisan daripada tengah pergi melintas kepada X tu.
Itu cara dia. Jadi, lepas kita dah dapat tu, kita padam ni sekejap. Okey, lepas kita dah dapat, kita tulislah. Ini bahagian rumah teres. Berapa sudut dia? 100 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, Azizul okey? Okey go. Okey. Kemudian rumah banglo 80 darjah. Ambil protractor tadi, yang bahagian tengah-tengah ni pergi kepada pusat dia. Kemudian pusingkan sampai teli. Okey, sekarang kita nak buat 80 darjah. Cari 80 darjah. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 darjah. Jadi, dekat sini kita dah ada 80 darjah. Ambil satu garisan dari titik tengah pergi lintas kepada dia punya 80 darjah. Alih kita punya protractor 80 darjah ni tentang apa? 80 darjah adalah tentang rumah banglo. Tulislah rumah banglo. Tu cara dia. Okey, kemudian rumah semidi 60 darjah. Ambil protractor kita, sudut pergi dekat tengah. Pusingkan sampai sini. Kita berhenti dekat bawah kan tadi. Okey, kita kira sampai 60. Kita kira sampai 60. Mula dari sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi, lepas kita dah ada garisan dia, ambil titik tengah, potong dekat yang X tadi tu. Itu cara dia. Jadi, ini bahagian apa? Ini adalah bahagian rumah semi-D. Ini adalah bahagian rumah semi-D. Rumah semi-D 60 darjah. Tulis 60 darjah. Kita buat rumah semi-D. Okey. Akhir sekali rumah kedai. Ambil balik kita punya protractor. Letak dekat tengah. Pergi kepada 65 darjah. Pergi kepada 65 darjah. Okey. Kira 65 darjah. Dekat mana? Kita kira Okey. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tengah-tengah ni adalah 65 darjah. Jadi nak buat apa? Ambil satu garisan. Potong pergi ke sini. Kita dapat dia 65 darjah. Jadi, ini apa 65 darjah ni? Kita isi 65 darjah. Ini adalah rumah kedai. Yang terakhir, tak payah nak kira macam tu. Terus sahaja ambil 55 darjah. Kita terus tulis rumah kluster. Okey, inilah cara nak buat dia punya pie chart. Okey, ada soalan ke? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi pie chart ni memang kamu tak sempat pun nak buat. Tak ada orang buat pie chart dalam masa 5 minit. Tak ada. Tak ada orang buat pie chart dalam masa dalam masa 2 minit. Tak ada. Jadi masa kita berbaki 5 minit sahaja. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat? Ambil gambar. Okey, sekarang ni semua orang kena ambil gambar. Inilah pie chart dia. Ambil gambar, lepas tu tulis balik dekat kamu punya worksheet. Dekat sini cikgu akan hantar rakaman kelas. Lepas tu kamu rujuk setiap step yang cikgu tunjuk. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Saya ambil gambar. Cikgu bagi 1 minit.
Ya. Hah? Kejap Apa? Okey, dah ambil gambar ke semua? Dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Dalam kita punya worksheet ni tak ada pie chart. Tak ada pie chart. Tapi pie chart memang selalu masuk dalam exam. Pie chart selalu masuk dalam exam. Jadi untuk habis kelas kita malam ni, sebelum kita habiskan kelas kita pada malam ni, cikgu akan ajar kamu buat peratusan pada pie chart. Macam mana nak buat peratusan? Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey. Rumah teres kita. Peratusan diambil daripada kita punya sudut. Peratusan. Okey, sekarang rumah teres 100 per dengan 360 darab 100. Sebab apa? Sebab 100% adalah dalam 100. Okey, jadi 100 per 360. Okey, 100 per 360 darab 100 dapat berapa? Tekan kalkulator, dapat berapa? Kita dapat 20. 27 Ambil satu je titik, 27.8. Maksudnya dekat rumah teres ni adalah 27.8%. Itu cara kita nak tukarkan dia kalau dia dalam keadaan peratus. Contoh rumah banglo 80. 80 per 360 darab dengan 100. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat tekan kalkulator, kita akan dapat 22.2. Kalau peratus dekat sini ambil satu titik perpuluhan saja, dekat sini 20.2%. Okey, 60. 60 per 360 darab 100. Jadi 60 per 360 darab 100, kita dapat 16.7. Jadi dekat sini kita buatlah 16.7%. 65. Cikgu buat semua tahu. 65 darab 360. Okey. 65 per 360 darab 100, kita akan dapat 18.1. Ini 18.1%. Akhir sekali. 55 per 360 darab 100. 55 per 360 darab dengan 100, kita dapat 15.3. Okey, semua sampai situ. Boleh faham ke? Cikgu ada ajar ni, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi sekarang sudah pun pukul 10.30. Nanti kamu boleh tengok balik rakaman kelas kita. Okey, cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada terkasar bahasa apa-apa. Okey, sampai situ sahaja. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey. Baik, Guru. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama.